Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk implikasi aspirasi sistem pendidikan negara terhadap pembangunan pendidikan negara bagi menyempurnakan tugasan 2, pentaksiran berterusan, pengantar pengajian pendidikan bagi kod khusus GPPP 1092. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Rehana Mardiah binti Ruzani, pelajar PPI SMP ambilan Jun 2022 dari kelas B1. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke tajuk utama kita pada hari ini. Menurut Syamsiah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah dirangka sebagai satu tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 bertujuan menjadikan sistem pendidikan di Malaysia yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia ke arah memperkembangkan potensi individu dan melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis. Bagi mencapai objektif PPPM, dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. PPPM 2013-2025 berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan dalam aspirasi sistem pendidikan bagi aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Hal ini adalah bertujuan untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama ialah akses kepada kerajaan. Akses kepada kejayaan. Menurut KPM, bagi membolehkan kanak-kanak warga negara Malaysia mencapai potensi masing-masing, setiap daripada mereka berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan. Kementerian berhasrat memastikan kadar sesejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5 menjelang 2020. Setiap individu diberikan hak untuk memilih jenis sekolah untuk mereka belajar. Apabila semua kanak-kanak mempunyai hak tersendiri untuk menerima pendidikan dalam diri mereka, mereka dapat menempuhi cabaran hidup pada masa akan datang selain daripada dapat mengeluarkan keluarga mereka dari tampuk kemiskinan. Pihak kerajaan telah memberikan bantuan kewangan, kemudahan fizikal, bimbingan motivasi dan kaunseling ibu bapa dan juga murid. Hal ini adalah untuk membantu kanak-kanak yang berada dalam keluarga yang miskin supaya tiada lagi isu keluarga miskin tidak mampu mencapai kejayaan. Kurikulum pendidikan bermatlamat membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkumi dimensi intelek, rohani, emosi dan jasmani atau lebih dikenali sebagai JRE seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi sistem pendidikan negara juga tidak bertumpu kepada kepentingan memperoleh ilmu pengetahuan semata-mata. Sejak rancangan Malaysia ke-10,
Terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan untuk mengarus perdanakan dan memperluas akses kepada pendidikan dan latihan teknikal dan latihan teknik dan vokasional TVET yang berkualiti bagi memenuhi keperluan industri dan menyumbang kepada peningkatan ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir. Seterusnya ialah kualiti. Kualiti standard antarabangsa. Hasrat aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas. Namun begitu, jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar dan prestasi murid Malaysia semakin merosot. Oleh itu, bagi memenuhi aspirasi ini, Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Penambahbaikan prestasi ini termasuk standard untuk bidang seperti sains, matematik, bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi seperti aplikasi, penaklukan dan penyelesaian masalah. Kualiti keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS iaitu Trends in International Mathematics and English Study dan Program of International Student Assessment atau lebih dikenali sebagai PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Pentaksiran berdasarkan TIMSS dibuat bertujuan untuk mengukur prestasi murid yang merangkumi dua aspek iaitu pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri dan kemahiran kognitif seperti proses pemikiran berbentuk pengetahuan, aplikasi dan penaklukan. Manakala PISA pula adalah bagi menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. Pentaksiran ini adalah bertujuan bagi meningkatkan keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti yang lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Seterusnya ialah ekuiti untuk semua murid. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang tahun 2020. Apabila jurang sosioekonomi ini tidak dijaga, ia akan memberi kesan kepada pencapaian antara negeri dan jurang pencapaian antara jenis sekolah. Wujudnya jurang ekuiti adalah disebabkan tiga aspek iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purata pendapatan isi rumah dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui kumpulan wang amanah pelajar miskin. Seperti yang dapat kita lihat di kebanyakan sekolah hari ini, mungkin murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding murid-murid daripada keluarga sederhana dan tinggi. Oleh itu,
pihak kerajaan perlu menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Sistem pendidikan juga menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan juga kebolehan. Hal ini membolehkan murid mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan bukan akademik dan seterusnya akan membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan. Namun begitu, murid-murid berkeperluan khas, murid pintar, cerdas dan berbakat, kumpulan peribumi dan minoriti lain juga tidak dipinggirkan dalam memberi mereka peluang kesamaan pendidikan. Pelbagai program telah disediakan bagi membolehkan mereka mencapai potensi penuh masing-masing. Seterusnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah merupakan tempat terbaik untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama, etnik serta latar belakang sosioekonomi. Murid akan belajar memahami, menerima serta menghayati perbezaan tersebut. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan juga aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Hal ini akan dapat mewujudkan kesefahaman antara murid yang berbagai kaum. Kementerian juga berhasrat untuk menjana suatu sistem pendidikan di mana murid dapat saling berkongsi pengalaman dan aspirasi mereka demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Seterusnya ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Aspirasi sistem pendidikan negara dalam aspek kecekapan adalah untuk memastikan keberhasilan murid adalah sejajar dengan peruntukan yang disalurkan. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan Malaysia telah pun menerima peruntukan yang tinggi. Namun peningkatan keberhasilan murid masih lagi tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Oleh itu, dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan ini, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan efisien bagi memaksimumkan lagi keberhasilan murid. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada implikasi aspirasi sistem pendidikan negara. Terdapat beberapa implikasi aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah implikasi terhadap kurikulum, yang kedua ialah implikasi terhadap murid dan yang ketiga ialah implikasi terhadap guru. Kita pergi ke implikasi terhadap kurikulum. Kurikulum sekolah yang sedia ada telah ditambah baik melalui transformasi kurikulum.
Apakah itu transformasi kurikulum? Transformasi kurikulum merupakan usaha menambah baik program pembelajaran bagi meningkatkan keberhasilan murid. Kurikulum kebangsaan digubal untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersemangat ingin tahu, mempunyai kemahiran berfikir dan bekerja dalam pasukan dengan berkesan sebagaimana yang telah dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Penambahbaikan dibuat terhadap kurikulum prasekolah, kurikulum sekolah rendah, kurikulum sekolah menengah dan kurikulum pendidikan khas yang sedia ada. Bagi kurikulum standard sekolah prasekolah kebangsaan KSPK telah ditambah baik melalui transformasi yang dilakukan bagi disejajarkan dengan aspirasi PPPM merangkumi aspek kurikulum iaitu kandungan, pedagogi dan juga pentaksiran. Dari aspek kandungan, ia ditambah baik mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa bagi memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Pedagogi pula menekankan kepada pendekatan pembelajaran yang mendalam, kontekstual dan berkesan. Manakala pentaksiran pula dilaksanakan secara sistematik dan berterusan untuk mendapatkan maklumat tentang tahap perkembangan murid, tahap perkembangan murid. Tahap perkembangan murid akan direkod dan dilaporkan secara deskriptif kepada murid dan ibu bapa. Seterusnya ialah kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Ia ditambah baik dengan melakukan transformasi terhadap aspek kandungan, pedagogi dan juga pentaksiran. Kandungannya telah disusun semula dan ditambah baik untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21 ini. Pedagogi pula menekankan pembelajaran secara mendalam melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Pentaksiran pula dilakukan secara berterusan bagi memastikan perkembangan dan pencapaian pembelajaran murid. Kurikulum pendidikan khas pula turut digubal berdasarkan KSSR dan KSSM untuk memenuhi keperluan mereka. Seperti yang kita tahu, murid berkeperluan khas juga amat mementingkan pembelajaran. Seterusnya ialah implikasi terhadap murid. Aspirasi sistem pendidikan negara telah memberikan pelbagai implikasi terhadap murid. Antaranya ialah peluang pendidikan di mana aspirasi sistem pendidikan negara telah memberikan akses yang sama kepada anak-anak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik. Hal ini adalah untuk membolehkan mereka mencapai potensi mereka masing-masing. Bantuan kewangan serta kemudahan fizikal juga turut diberikan oleh pihak kerajaan untuk mengurangkan risiko murid tercicir bagi mengekalkan mereka dalam sistem pendidikan. Selain itu, aspirasi sistem pendidikan negara
membolehkan murid menguasai kemahiran berfikir. Hal ini kerana mereka didedahkan dengan pelbagai jenis soalan dan juga tugasan, termasuklah yang memerlukan daya pemikiran aras tinggi seperti aplikasi, penakkulan dan juga penyelesaian masalah. Kemahiran-kemahiran ini dapat dicapai melalui kualiti standard antarabangsa dengan adanya pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan juga PISA. Di samping itu, murid-murid juga akan mendapat pengetahuan dan kemahiran insaniah kerana mereka mempunyai pembelajaran yang kaya dari segi akademik dan juga bukan akademik. Hal-hal ini seperti yang telah dinyatakan dalam aspirasi sistem pendidikan negara di bawah equity untuk semua murid, di mana ia menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan juga kebolehan. Seterusnya ialah implikasi terhadap guru. Bukan itu sahaja, aspirasi sistem pendidikan negara juga memberikan implikasi terhadap guru. Antaranya ialah guru menjadi suri teladan kepada murid kerana berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), setiap murid yang berusia 7 hingga 17 tahun banyak menghabiskan waktu, iaitu lebih 1/4 daripada masa mereka adalah di sekolah. Dalam tempoh ini, sekolah menjadi institusi penting untuk penghayatan nilai dan pemumpukan perpaduan. Guru juga perlu menunjukkan tingkah laku yang baik dan menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran mereka. Selain itu, guru juga perlu memiliki wawasan yang unggul. Wawasan yang unggul itu adalah untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi. Hal ini kerana ia mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru seharusnya terlebih dahulu perlu mencapai standard tahap global agar murid dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang terakhir ialah guru perlu melestarikan pembangunan profesional dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Hal ini dikatakan demikian adalah untuk mencapai aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu untuk berada dalam kalangan negara seperti teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa. Baiklah, sebagai kesimpulannya, selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah diguban, sistem pendidikan Malaysia mengalami beberapa perubahan bagi merealisasikan kemenjadian murid serta aspirasi yang ingin dicapai dalam pelan tersebut. Pelaksanaan aspirasi-aspirasi yang terkandung dalam PPPM telah memberi implikasi yang sangat besar terhadap murid, masyarakat serta negara. Anjakan paradigma perlu dilakukan agar sistem pendidikan
dapat dibangunkan setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Baiklah, berikut disertakan rujukan daripada pembentangan saya. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.